Hai, topik hari ini Sains Prasekolah. Unit 5, Meramal. Gambaran proses sains iaitu meramal. Meramal ialah menjangka sesuatu peristiwa yang akan berlaku berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu dan data yang dipercayai. Meramal ialah menjangka sesuatu. Kita jangkakan sesuatu. Tak kira sama ada benda itu betul atau salah, betul-betul terjadi ataupun tidak. Kita hanya meramal itu jangkaan awal. Itu meramal. Meramal ialah membuat jangkaan berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lalu atau data yang dipercayai. Jom kita meramal secara inquiry. Situasi 1. Ramalkan murid yang manakah akan sampai lebih cepat. Terdapat dua orang murid, murid A dan murid B yang menolak kotak. Perbezaan antara murid A dengan murid B adalah jisim kotak. Saiz kotak A lebih kecil berbanding dengan saiz kotak murid B tolak. Jom kita lihat. Jawapannya, murid A sampai lebih cepat. Hal ini kerana jisim yang lebih kecil menyebabkan daya geseran yang bertindak kepada kotak itu lebih kecil. Ini membolehkan murid A menolaknya dan sampai lebih cepat berbanding dengan murid B. Situasi kedua. Ramalkan bola yang manakah yang akan jatuh lebih cepat, bola A atau bola B. Bola A diperbuat daripada kertas sahaja. Cuba kamu ramalkan. Jawapannya adalah bola B jatuh dahulu. Disebabkan daya tarikan graviti bertindak ke atas bola B lebih besar, memandangkan bola B jisimnya lebih besar. Situasi ketiga. Ramalkan keadaan spesies ini sekiranya pembalakan secara berleluasa berlaku. Terdapat spesies gajah dan spesies harimau. Cuba kamu ramalkan. Okey, cikgu bagi dua pilihan jawapan. Yang pertama, spesies gajah dan harimau akan berkurang atau spesies gajah dan harimau akan bertambah. Apakah ramalan kamu? Semestinya, spesies gajah dan harimau akan berkurang kerana apabila berlakunya pembalakan, spesies haiwan ini akan kehilangan habitat. Situasi yang keempat, lukiskan keadaan roti tersebut pada hari kelima. Ahmad menjalankan satu penyiasatan. Dia merenjiskan beberapa titisan air pada sekeping roti dan membiarkan roti itu di atas meja. So, kamu perlu lukiskan keadaan roti tersebut pada hari kelima. Cikgu berikan dua pilihan jawapan, roti pertama ataupun roti kedua. Jawapannya adalah roti yang kedua. Roti kedua, keadaannya ada tompok-tompok hitam iaitu kulat telah membiak pada roti tersebut kerana kehadiran air. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Muka surat 32. Mari bercerita. Situasi ini melihat kepada keadaan cuaca. Keadaan cuaca gelap. Bila gelap, maksudnya mendung. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh tiga orang muda ini. Pertama, angin bertiup kuat. Kedua, hari hendak hujan. Ketiga, awan hitam guruh berbunyi. Setiap
Setiap orang merasakan dan mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Sama ada ramalan itu betul atau salah. Ramalan tidak semestinya betul dan tidak juga salah. Itu hanya ramalan. Kita menjangkakan sesuatu. Kita jangka dulu. Contohnya, keadaan ini, cuaca ini gelap. Hari hendak hujan. Kita meramalkan hari hendak hujan, tetapi akhir sekali hari tidak hujan. Kita hanya meramal, jadi kita tidak boleh, salahlah jawapan awak, tak boleh macam itu. Meramal merupakan jangkaan awal. Tidak ada salah dengan tidak ada betul. Berdasarkan pengalaman dan pemartian seseorang. Pendapat masing-masing. Muka surat 33. Perhatikan gambar-gambar berikut. Kemudian, tandakan tik pada jawapan yang betul. Tandakan tik. Soalan pertama. Di sini ada cube ice dan cahaya matahari. Apakah ramalan kamu pada cube ice selepas 3 jam? Adakah cube ice ini masih menjadi cube, iaitu masih dalam bentuk ketulan, ataupun cube ice ini menjadi cair? Jawapannya ialah cube ice selepas 3 jam menjadi cair. Tik pada gambar berikut. Kenapa cube ice ini menjadi cair? Karena matahari ini mempunyai suhu yang lebih panas, menyebabkan ice cube kita menjadi cair. Soalan kedua. Di sini ada gambar seekor tupai di atas pokok. Kemudian ada beberapa buah-buahan, yaitu tumbuhan, serta seekor anak burung. Soalan di sini, apakah yang berlaku berdasarkan situasi di atas? Pertama, tupai makan tumbuh-tumbuhan, ataupun tupai makan burung. Jawapannya, tupai makan tumbuh-tumbuhan seperti buah. Tupai merupakan haiwan mamalia dan berdarah panas. Apa itu mamalia? Mamalia ialah haiwan yang melahirkan anak. Mamalia melahirkan anak. Tupai juga makan tumbuh-tumbuhan, yaitu buah-buahan, berbagai jenis buah di hutan. Kemudian tabiat makanan tupai. Tupai merupakan omnivore, yaitu hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Muka surat 34. Bulatkan jawapan yang betul. Soalan pertama, kain ini akan basah atau kering? Kain ini akan basah atau kering? Kain yang kita jemur mestilah basah, kan? Apabila terkena cahaya matahari, kain menjadi kering. Jawapannya ialah kain akan kering. Soalan 2. Rama-rama akan mati atau hidup? Rama-rama jika kita simpan dalam sesuatu bekas, lama kelamaan rama-rama itu akan
mati. Karena rama-rama memerlukan udara dan perlu hidup bebas. Jawaban di sini rama-rama akan mati. Muka surat 35. Apakah yang akan terjadi seterusnya? Gunting gambar pada muka surat 47 dan tampalkan dalam ruangan yang betul. Kita tengok soalan 1. Di sini ada seorang budak dengan seekor burung. Kemudian gambar yang kedua, ada sepohon pokok dan seekor cacing. Apakah yang akan terjadi apabila burung melihat seekor cacing? Adakah burung akan makan cacing itu atau burung akan terbang? Jawapannya ialah burung akan makan cacing. Mari kita tampal gambar burung yang hendak makan cacing. Seperti ini. Soalan kedua. Di sini ada dua orang kanak-kanak yang bermain permainan. Permainan yaitu permainan kereta. Kemudian mereka berlumba kereta yang berwarna merah di atas rumput dan yang berwarna putih pula di atas mozaik. Yang manakah akan menang? Jawapannya adalah kenderaan yang berada di atas mozaik. Seperti gambar ini. Kenapa kenderaan atau permainan kereta ini yang di atas mozaik menang? Kerana permukaan di atas mozaik lebih licin. Jadi jawapan dia antara permainan kereta di atas padang atau permainan kereta di atas mozaik. Mana satu yang lebih laju? Di atas mozaik. Muka surat 36. Ramakan sama ada objek-objek di bawah timbul atau tenggelam. Ya untuk timbul, tidak untuk tenggelam. Antara objek-objeknya, pertama ada botol air. Kita beranggapan botol air ini kosong. Jadi botol air ini ringan. Kemudian kita ada pensil. Seterusnya, duit shilling, sekuntum bunga, 2 biji kelip kertas, dan sebiji guli. Mari kita meramalkan. Ramalan untuk sebotol air yang kosong. Adakah botol air ini timbul atau tenggelam? Ramalan saya, jawapannya adalah ya. Ya, botol air ini akan timbul. Objek pensil. Pensil tenggelam atau timbul? Pada ramalan saya, pensil akan timbul. Saya tuliskan jawapannya ya. Kemudian, duit shilling. Duit shilling ini penuh, padat. Jadi, bila diletakkan di dalam air, duit shilling ini akan tenggelam. Saya letakkan jawapan tidak. Seterusnya, sila buat untuk sekuntum bunga, kelip kertas dengan guli. Sila tuliskan ramalan awak sendiri, ya atau tidak. Ya untuk timbul, tidak untuk tenggelam. Jawapan pada akhir sekali dapatan saya, botol ini timbul. Jawapannya adalah ya.
karena botol ini ringan. Kemudian, pensil. Dapatan saya pensil timbul. Saya tuliskan ya, karena pensil ini mempunyai rongga-rongga kecil yang mempunyai udara. Jadi pensil ini akan timbul. Jawabannya ya. Duit shilling. Dapatan saya duit shilling ini tenggelam. Saya tuliskan tidak. Karena duit shilling ini mampat, padat dan lebih berat. Jadi duit shilling ini tenggelam. Kemudian sekuntum bunga. Bunga ini timbul karena bunga ini sangat ringan dan kelopak pada bunga ini mengembang. Bila terkena ataupun dimasuk ke dalam air, kelopak bunga ini menyebabkan bunga ini terapung, yaitu timbul. Jadi jawapannya ya. Seterusnya, kelip kertas. Kelip kertas. Dapatan saya pada kelip kertas ini, kelip kertas tenggelam karena kelip kertas ini berasal daripada besi. Kemudian kelip kertas ini tidak ada ruang udara, menyebabkan kelip kertas ini tenggelam. Yang terakhir, sebiji guli. Guli, pada dapatan saya, guli ini tenggelam karena guli dalam bentuk yang bulat, kemudian tidak ada ruang-ruang yang membolehkan udara masuk. Jadi guli ini berat satu, menyebabkan dia tenggelam. Guli ini mampat, penuh dengan isi, jadi dia berat. Jadi guli ini tenggelam. Buka surat 37. Ramalkan apa yang berlaku kepada budak lelaki ini. Lukis jalan yang betul. Seorang budak lelaki terpijak minyak. Mari kita akan lihat adakah budak lelaki ini masih boleh berjalan dalam jalan yang ada minyak ataupun dia akan jatuh. Apabila kita terpijak minyak, kita boleh jatuh. Jadi jawapannya kita cari jalan. Lukiskan jalan seperti ini. Jika tidak mempunyai jalan itu tertutup, sila padam dan lukis semula. Cari jalan sehingga menuju ke gambar seorang budak yang terjatuh. Kesimpulan daripada pengajaran dan pembelajaran hari ini, kita belajar mengenai proses sains iaitu meramal. Meramal iaitu kita menjangkakan sesuatu berdasarkan pengalaman atau pemerhatian. Sama ada ramalan kita itu boleh menjadi betul ataupun salah. Kalau betul, tahniah. Kalau salah, kita cari punca kenapa ramalan kita salah dan kita mesti betulkan. Sekian saja pembelajaran hari ini. Terima kasih.